Well webinar, you have entered as an attendee in listen-only mode. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Test audio dan juga skrin kalau boleh dengar, nampak. Tolong type yes dekat questions. Selamat tengah hari Jo, Ming Yong. Thank you. Okey, kita mula sebentar lagi. Sementara tu download dulu Rashid. Waalaikumsalam. Ada tak checklist straight? Kat dalam tu ada. Checklist straight tu maksudnya apa? Dalam sebentar download dulu Market Outlook ya. Sebentar kita tunggu jam tu. Checklist satu-satu apa nak buat. Hari-hari dalam webinar saya terangkan. Tahu dulu apa yang jadi dalam market. Lepas ni kita sentuh sikit 5 rutin. 5 rutin apa yang saya buat hari-hari. Rashid, apa yang saya buat hari-hari. Apa yang saya buat lah. Kita cerita lepas ni. Okey, baiklah kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam menyertai webinar kita di XM Malaysia. Petang ini topik kita adalah melihat ke dalam 8 mata wang utama industri 6.6 trilion ya. Wassalam Fan. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online
sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Maaf. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, full-time investor, dan dalam retail trading saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey. Jadi soalan daripada Rashid, something yang sebenarnya saya baru saja buat satu video untuk channel YouTube XM Malaysia, dan dia orang tengah edit lah. Mungkin dalam bulan depan anda akan nampak, minggu depan ataupun dalam bulan depan lah. Minggu ni minggu terakhir dalam bulan ni. Jadi insyaAllah dalam bulan depan anda akan nampak some pembaharuan, sama ada daripada sudut webinar, sama ada daripada sudut penyampaian kita, a few perubahan yang kita sedang buat. Okey, jadi kita lihat dulu apa dalam pasaran, dan saya akan tie up kepada soalan daripada Rashid. Apa checklist? Apa yang basically there is no dia dah jadi rutin kepada saya. Jadi kalau saya nak cerita checklist satu-satu apa saya buat, dia tak cukup kita cerita cuma kepada dekat chart. Bukan itu sahaja. The checklist will not be complete kalau ia tak tie up dengan kita punya trading psychology. Dan kalau kita bercakap mengenai trading psychology, it's all about controlling emosi dan juga kepada kepada disiplin. Dua benda tu, disiplin dan juga kepada kontrol emosi. Okey, jadi saya akan tie up benda tu. Jadi basically ini yang saya suggest kepada anda, apa yang anda perlu buat, dan kita tie up ni kepada market outlook serta topik kita pada hari ini kita buat sekaligus. Jadi ini adalah bentuk satu rutin. Dia bukannya cuma checklist kepada apa yang anda buat dalam trading. Bukan itu sahaja. Sebab kalau anda ada checklist pun, anda tak ikut dia, tak guna. Faham? Jadi ini adalah, saya lebih suka menggunakan benda ni. Kita buat satu rutin, rutin harian. Ini adalah rutin yang saya ikut hari-hari. Ini adalah rutin yang saya buat hari-hari, rutin harian. Okey. Yang pertama, mulakan, saya type lah. Susah sangat nak ni. Sekejap. Kita letak satu yang baru. Okey. Okey. Rutin harian. Kita besarkan sikit. Okey, ini adalah rutin harian yang saya buat hari-hari. Yang pertama, mulakan hari dagangan anda awal. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini apa yang saya buat hari-hari. Cerita dia, jangan buat analisa anda bila anda balik kerja. Bukannya, analisa tu bukannya cuma cerita pasal nak cari entry. Tapi sebabnya bila kita bercakap mengenai trading, ia bukan hanya kepada entry tau. Dia bukan hanya kepada nak cari entry. Bukan. Sebaliknya, ia segala-galanya. Apa yang anda buat, daripada sudut anda nak tengok, baca pasal market, anda tengok ekonomi kalender, mulakan dia awal. Kalau kita bercakap mengenai awal ni, pada tempoh waktu kita, jangan buat dia petang bila anda balik kerja. Kepala kita penat dan sebagainya, otak penat, banyak kerja kat office kita, apa cerita hari tu ganggu kita. Jangan buat benda tu. So kalau saya sebut perkataan awal ni, maksudnya adalah
habis sebaik saja end of New York session. Maksudnya pada sekitar 4-5 pagi tu, bukannya pada 4-5 pagi tu anda nak bangun, tak. Anda mulakan between daripada pukul 5 pagi sehingga between 10 pagi, between waktu tu lah end of New York session to mid Tokyo session. Between waktu tu lah sebelum sebab the idea is anda akan dapat full price action untuk semalam. Untuk semalam punya anda dapat apa yang anda nak tengok tu dekat chart. Jadi kalau saya sebut awal kita di Asia ni, terutamanya dekat Malaysia, kita berada pada perfect time di mana itu adalah masanya kita bangun tidur, anda dapat rehat yang cukup, anda belum pergi kerja, nak siapkan anak-anak sebelum tu. Jangan masa balik kerja nak tengok market, analisa, nak tulis, banyak lagi yang anda nak buat. Spend masa bersama keluarga, nak tengok TV, nak lain-lain lah. Jadi sebelum benda-benda tu, buat benda ni. Dia waktu ni kita fresh. Ini yang pertama. Jadi apa kaitan dia dengan analisa market? Buat dia awal. Saya yang biasa saya buat adalah sama ada betul-betul end of New York pada jam 4-5 pagi ataupun it's around 8, between 8 to 10 itulah, antara dua masa itulah. Tapi apa-apa hal pun buat dia bila anda fresh, bukannya bila anda dah keluar beli ikan, beli sayur, dah pergi kerja, balik kerja, sebab kepala kita dah macam-macam dalam otak kita. Ini yang pertama. Okay? Dan saya tie upkan dia dengan kita punya market outlook. Ni sabar dulu. Ini nombor 2. Jadi nombor 2, ketahui faktor yang mempengaruhi pasaran semasa. Ini adalah nombor 2. Belum tengok chart. Faktor yang mempengaruhi pasaran semasa seperti anda ikut podcast dekat XM, anda boleh tengok dekat Forex Live contohnya, podcast dekat XM, analisa yang ada dekat bank dan sebagainya. Dan juga economic calendar. Okey, jadi saya tie up dengan kita punya cerita pada hari ini sebelum kita masuk ke 3, ke 4 dan ke 5. Ini adalah 5 rutin harian. Lepas ni saya sambung yang ini, boleh? Okey. Jadi ini yang saya buat. Mulakan hari dagangan anda awal sebaik habis waktu New York ataupun sebelum tengah hari itulah. Jadi itu yang anda boleh buat. Bank punya report, anda buat analisa anda semuanya pada waktu ni. Bukannya sekejap waktu tengok waktu petang, sekejap tengok waktu pagi. Sebabnya anda nak buat dia benda sama, jadual anda. Jadi anda tak 1 pukul 2, 1 pukul 4, 1 pukul 6. Kalau tak, trading tu jadi overwhelming, jadi macam kerja. Buat rutin anda. Website mana yang anda tengok, Reuters ke, anda tengok dekat Bloomberg ke, anda tengok MNI ke, anda tengok Forex Live ke, anda cuma tengok Bloomberg punya live awal pagi pun boleh. Tak ada masalah. Paling simple, anda boleh tengok dekat YouTube, Bloomberg Live, dan tengok apa yang ada dekat situ. Bank reports dan sebagainya. Boleh? Ini anda at least anda tahu. Okey. Jadi kita tie up dengan cerita kita hari ini, iaitu kepada Twitter, ada macam-macam. Jadi untuk hari ini kita ada China yang bercuti hari ini. Ingat,
China akan mula bercuti panjang mulai Oktober 1. Ini adalah golden holiday di mana pada hujung minggu ni selain daripada hari NFP, anda akan dapati market dijangka lebih senyap pada waktu Asia. Ini apa yang berlaku pada minggu ini di mana hari ini China punya holiday. Ini adalah satu holiday because of Mid-Autumn Festival, satu perayaan kebudayaan dan juga keagamaan. Ada keagamaan dia pada hari ini di China. Pada pagi tadi kita dapati terdapat some volatility untuk GBP. Brexit talks bermula balik. Last leg dia, ini adalah pusingan terakhir sebelum kerajaan British dan juga pihak European Union decide sama ada they will reach an agreement sebelum tarikh Brexit bermula pada hujung tahun ini. Jadi ingat, dia punya extension period sehingga 31 Disember, dia orang kena capai some sort of persetujuan pada bulan ini. Jadi rundingan dia akan berakhir pada 30 hari bulan. Pada awal pagi tadi terdapat statement daripada pihak Dewan Dagangan, Dewan Bisnes lah untuk UK yang nyatakan satu persetujuan mungkin boleh dicapai. Selepas tu Perdana Menteri Ireland pula katakan susah nak capai persetujuan menyebabkan sebelum market buka, market tak pernah tutup sebenarnya untuk forex, tetapi sebelum server di XM buka contohnya, kita ada GU yang spike sehingga 1.2780 dan turun balik 1.2740 dan buka pada basically penutupan market pada Jumaat lepas. Jadi a bit of volatility pada awal pagi tadi. Hari ini market was waiting untuk keputusan seorang hakim di US mengenai banning of TikTok. Syarikat TikTok ni adalah satu syarikat yang Trump kata dia spying. Apa juga info kita akan diambil oleh pihak China dan diguna pakai. Jadi Trump nak ban dia. Cerita dia TikTok ni di offer untuk US punya operation, di offer untuk dibeli oleh syarikat-syarikat dekat US. Okey. Hari ini tarikh penutup dia dan sekiranya tak ada persetujuan, kita akan ada TikTok yang di-ban. Tapi cerita dia seorang hakim telah remove keputusan White House dan kita ada extension lah kepada perjanjian untuk TikTok dijual, operasi dia di US dijual kepada company-company US. Jadi ini memberikan sedikit kelegaan kepada pasaran dan kita nampak sentimen masih lebih positif untuk semasa. Okey, lain daripada tu untuk hari ini nothing much. Yang besarnya adalah besok. Tak ada dalam ni. Besok kita akan ada pusingan pertama presidential debate di antara Presiden Trump, Joe Biden dan juga a few others. Yang utamanya Joe Biden dan Presiden Trump ni. Pusingan pertama presidential debate dan ini mungkin boleh mempengaruhi pasaran sekiranya anything about China contohnya, anything about Trump mungkin bring on membawa balik kepada topik mail-in voting, sebab according to Presiden Trump, beliau akan mencabar keputusan pilihan raya sekiranya beliau kalah. Okey, apa yang kita tahu berlaku 2 minggu lepas? 2 minggu lepas kita ada seorang hakim di Mahkamah Supreme US yang meninggal dunia akibat kanser. Jadi pada waktu ini kita ada 8 orang hakim Supreme Court. 4 orang dia dilihat sebagai menyokong lebih kepada Democrats
dan 4 orang lagi menyokong lebih kepada Republicans. Jadi kalau Trump mencabar keputusan pilihan raya, kita mungkin akan ada hang. Maksudnya ada masalah kemelut politik dekat US lah. Jadi kita ada Presiden Trump mencadangkan seorang wakil yang dilihat boleh turn the vote sekiranya beliau kalah dalam pilihan raya dan beliau melantik seorang Supreme Court hakim ni yang mungkin akan memberikan, sebab Supreme Court dia secara undian ni dia ada 9 orang judge, seorang dah meninggal, waktu ni 38. Jadi 4 orang dilihat menyokong Trump, 4 orang dilihat menyokong Biden. Faham tak? Lebih kurang macam tu lah. Jadi sekiranya lantikan daripada Trump ni diterima oleh Kongres dan boleh menjadi pengaruh lah kepada siapa yang bakal menjadi presiden pada mulai tahun depan. Jadi presidential election tu pada bulan 11, tapi ambil alih kuasa dia pada tahun depan. Jadi cerita dia waktu ini yang dilihat sebagai satu tempoh yang crucial, dan debate pada malam esok mungkin akan menyebabkan volatility dalam pasaran. Ini adalah pada esok. Tak ada dalam ni, tapi we do have that pada esok. Untuk hari Rabu, kita ada not here, tapi kita ada Jack Ma. Jack Ma, siapa tahu Jack Ma ni siapa? Jack Ma Alibaba Group. Dia dijangka akan meninggalkan penyokong Liverpool. Dijangka akan meninggalkan Alibaba. Jadi basically dia keluar daripada board of directors lah. Bersara lah, in other words. Tak tahu apa cerita lain, tapi dia dijangka akan melantik dia punya pengganti, Daniel Zhang, memang orang kanan dia, dan ini adalah satu hari yang penting pada waktu China, pada waktu Asia. Lain daripada tu, I don't see anything much. China punya PMI pada hari Rabu itu boleh memberikan gambaran mengenai keadaan ekonomi di China pada bulan September. Dan kepada lagak Europe, kita masih ada masalah inflasi yang semakin rendah. Kalau kita tengok dekat Outlook ni, kalau kita tengok angka inflasi, dia berada dalam deflation. 2 bulan berturut-turut dia negatif, dan annual figure dia negatif 0.2. Jadi ini mungkin menunjukkan bahawa demand dalam ekonomi, orang tak nak pergi belilah, barang terpaksa turun harga, in other words. Dan ini mungkin menyebabkan satu masalah kepada ECB, sebabnya ia perlu menjalankan satu lagi stimulus package. Sekiranya ECB menurunkan balik kadar faedah, itu boleh menyebabkan euro jatuh. Dan ini yang kita nak tengok kepada speech Lagarde ni pada hari Rabu. Lain daripada tu agak senyap. Final manufacturing not really. Spending US not really. ISM US pada hari Khamis itu not really. Yang besarnya adalah kepada hari Jumaat, NFP. Dijangkakan kita akan ada masih average hourly earnings, wage inflation semakin menaik, lagi mahal nak gajikan orang. Ini adalah something yang dilihat agak tak cantik pada waktu ni. Company-company masih tak bagus, dan gaji semakin tinggi. NFP kali ini dijangka pada 900,000 dan angka unemployment dijangka menurun 8.2. Nothing much. Yang besarnya adalah kepada presidential debate tadi, dan juga speech Lagarde pada minggu ini. Jadi seperti yang saya sebut, ini yang saya buat
Dan bagaimana saya dapatkan info-info ni? Saya tengok Bloomberg, saya tengok dekat saya ada Reuters feed, jadi saya bacalah dia punya feed. Jadi kalau anda tak ada benda tu tak apa. Forex Live pun ada. Dekat XM pun kita ada podcast mingguan kita. Anda boleh pergi kat website XM, kita ada podcast kita dan ia menceritakan apa jangkaan untuk satu minggu. Ya, tapi cerita dia, kalau kita nak follow terlalu banyak Amirul, anda akan dapati anda confused. Jadi saya pick and choose siapa saya nak. Kalau tak kita nak follow semua orang kan. I used to do that tahun 2009 sebelum Twitter lah. Saya follow banyak. Saya bukan follow, saya baca banyak. Tapi last kita jadi paralysis analysis, tahu tak? So anda pilih few yang anda tengok reputable. Few yang anda tengok reputable. I would follow the major one seperti dekat Bloomberg, seperti dekat Reuters, MNI, ini yang saya follow. Tapi untuk saya sendiri, sebab saya ada feed daripada Reuters, saya subscribe kepada Reuters. Yang tu tak payahlah. Yang tu unless anda memang bekerja dalam bidang ni, itu lain lah. Macam saya terpaksa sebab memang ini kerja saya. Okay? Tapi sebagai trader sahaja tak perlu. Anda boleh tengok dekat Forex Live pun cukup sebenarnya. Sebabnya bukan anda nak trade news tu. Tak. Anda tahu apa yang jadi. Itu sahaja. Okey. Ini langkah kedua. Ada soalan untuk dua ni. Mulakan hari dagangan anda awal, jangan buat analisa petang tu. Jangan buat sebelah malam. Sebelah pagi anda buat semua ni. Okey, ini nombor satu. Nombor dua dan nombor tiga, waktu ni saya update. Ya, saya letakkan ni ya. Ni adalah waktunya saya kemas kini chart. Okey, saya kemas kini chart saya pada sebelah pagi. Ya, pada sebelah pagi. Okey, of course sebab kita buat webinar ni, saya duk update chart 2 kali sehari lah. Kalau saya sendiri, untuk saya trading, saya cuma kemas kini chart saya pada jam 8 pagi. Between 8 ke 10 pagi. Itu waktunya saya kemas kini chart. Apa yang saya buat adalah benda ini. Saya tak pakai pun yang ini. Saya tak pakai, seriously. Sebabnya yang ini saya gunakan untuk anda nak faham belah sini. Saya tak pakai pun yang ini. Jadi pergerakan dia break yang ini, kita katakan bahawa ini dah habis. Jadi kita akan kita letak macam ni. Tengok, nak ubah chart tu tak lama pun. Anda letak A kat sini, ini masih ada divergence. Ini masih ada divergence. Dia boleh jadi wave 5. Ini A, ini B, dan anda sedang buat C. Macam ni. Tak lama anda nak ubah market tu jadi bullish dan kita tengah wave 3 dalam Nikkei. Sekiranya anda jangka ini wave 3 dalam Nikkei, saya tak pergi tengok yang lain dulu. Saya akan direct pergi kepada yen pair. Kalau kita tengok macam ni, kita akan jangkakan yen pair will get a bit of support. Pada waktu ni, price action dia tak ada, but sekiranya ini berakhir dengan divergence dan nampak seperti dia berakhir dengan divergence, ini je saya buat. Dekat time frame berapa kepada time frame yang anda dalam sistem anda. Whatever that one kena kepada anda lakukan. Itu saja. Tapi buat dia di sebelah pagi. Okey, itu je. Dan kepada GJ dan lain-lain, AJ dan lain-lain. Okey, dan lepas tu balik kepada lepas saya tengok yen pair, lepas tengok NKD, saya tengok yang lain-lain. Ni tak jalan, ini baru buka sekarang dan sekiranya pergerakan dia terus meningkat, ini mungkin lengkap sebagai wave 5. Ini adalah rendah sikit.
Ini mungkin lengkap sebagai wave 5 dan kita sedang mula melakukan pergerakan untuk ke atas dalam satu yang lebih sharp. Ini 1 dan ini 2. Okey. UKX wave 2 ataupun ini mungkin lengkap sebagai ini. Kita tengoklah DEX dan lain-lain. Ni mungkin tembus ke atas dan kita dah habis wave Y ni dekat sini. Ini je, saya update chart saya. Tapi actually saya tak guna benda ni. Saya gunakan support resistance je. Saya gunakan structure. Tapi nak faham structure ni, anda kena faham yang ini. Kat mana kita katakan satu structure tu habis dan lain-lain. Jadi saya actually update ni je. Saya alih line ni je. Jadi saya tahu, untuk contohnya, ZM selagi dia tak break line ini, kita jangkakan masih ada ke bawah. Bukan ke mas kini, update. Sekiranya ada higher high baru, then ini jadi support. Faham Gusmin? Itu je. Dan kita jangkakan something untuk Nikkei ke atas dalam 5 wave. Untuk kalau Nikkei ke atas, ES juga mungkin ke atas. Alih macam ni, ini je saya buat. Jadi kalau ini ke atas, ini dah mula 5 wave. Saya tukarlah ES ni. Jadi kita katakan ini habis dekat sini. Dan ini bukan lagi B. Saya ada bagi tahu minggu lepas kan, kita mungkin habis pergerakan ni dekat sini je. Ingat, kemas kini chart, itu je. Ini adalah yang keempat saya buat. Dan kita memulakan, ingat tak kita cerita benda ni mungkin 4 ni habis dekat sini. Ingat tak minggu lepas kan? Saya dah cerita benda ni, 4 ni mungkin habis dekat sini ataupun dekat sini. Sebab sini ada low dan kita katakan Y ni habis dekat sini. Kita boleh jadikan ini sebagai A, B dan C. Itu je. Ataupun ini sebagai 1, 2, 3, 4. Whatever it is, sini dah mula naik. Boleh? Whatever it is, anda tahu bahawa saham dah mula mengukuh. Okay? Jadi kalau itu, sama juga. Nampak? Struktur dia sama. Bila kita letakkan semua instrumen ni dalam satu kluster, dalam satu yang sama, anda akan dapati pergerakan chart dia semua sama. Nampak tak? Semua sama. Struktur dia sama, everything sama. Dan ini dah mula naik. Jadi kalau ada perubahan satu, yang lain-lain akan berubah. Ini je. Jadi YM, kita katakan mula melakukan. Ini je sebenarnya saya tengok. Dan dah habis correction dia dan memulakan pergerakan ke atas. Kemas kini chart. Itu je. Sama juga, kalau itu ke atas, DEX ni kita jangkakan akan mula melakukan pergerakan ke atas. Nampak? Semua, bila kita tukar satu, kita tukar semua. Kita tukar semua. DEX. Jadi maksudnya kita jangkakan DEX ni dah habis dan somewhere dalam ni kita ada wave 5. Dan kita tengok. Saya nak tengok dia berakhir dengan divergence. Okey, kita ada divergence. Jadi ini adalah wave 5. Ini tak ada. Ini dah habis lah. Nampak? Simple analysis. Tak ada yang pelik-pelik. Okey, dan kita dah roll over. Jadi kita dah ada support dekat sini. Simple kan? Ini sebab tu saya katakan saya update chart tak sampai 15 minit pun. Tak sampai. Satu yang nampak dia ni dan lain-lain, saya akan tengok dapat tak dia habis. Kalau ini ada divergence, yes, kita dapat habiskan dia. Somehow dalam ni 1, 2, 3, 4, 5. Di time frame yang lebih kecil. ES, YM, SPX pun kita akan katakan
ini dah habis. Detail dia kita boleh tukar dia nanti. Nampak? Tak sampai berapa minit pun kalau saya nak update chart. Okey, jadi kalau kita jangkakan saham ni dah roll over, naik ke atas, yen pair kita jangkakan akan jumpa support. Akan jumpa support. Dan ini mungkin habiskan wave 4 dan 5 or whatever. GJ, AJ dan lain-lain. Boleh? Boleh Gusmin? Jadi that's the beauty of kalau anda melihat kepada structure. Benda simple. Benda simple. Okey? Sebab struktur dia akan sama. Okey? Itu adalah yang ketiga. Saya kemas kini chart. Okey. Yang keempat. Okey? Bila saya kemas kini chart, di sinilah saya akan identify, set up entry SLPP. Kiranya terdapat satu pergerakan yang saya berminat. Dan yang keempat, saya akan letakkan notifikasi harga. Saya tak pergi duduk depan chart tunggu tempat entry. Tak. So, sekiranya katalah, if there's anything dalam ni yang saya berminat, contohnya, katalah, I'm looking untuk something kepada GBP US dollar contohnya, dan saya berminat untuk nak cari short dia. Okey. Saya tahu sini kita ada trend. Sebabnya kita ada satu, whatever dalam 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada 1, 2, 3. Sekali dia break out 2 dan kita tengah buat internal. So any pullback dalam 3 wave kat sini, kalau anda nak intraday, anda boleh short. Jadi saya cuma letakkan macam ni. Sekiranya saya nak masuk untuk intraday, sekiranya ini adalah satu retracement sebab sini adalah V, ia akan berbentuk macam ni. 1, 2 dan 3. Untuk saya short balik. Selagi dia tak tembus atas ini. Jadi saya bolehlah tarik saya punya Fibonacci untuk intraday. This will be the entry. Daripada 100% ni, stop loss cuma atas ini saja. To be safe is atas 1618 sebab mungkin dia buat flat. Dan TP adalah daripada atas ini kepada bawah ini dan kepada entry. Nampak? Tak ada apa-apa pun. Letak limit order dah. Saya lihat risk reward, kalau risk reward kurang daripada 3, saya tak masuk. Macam yang ini kurang daripada 3, saya tak masuk. Okey? Itu je. Kalau dia buat lebih daripada 3, then saya masuk. Sebab saya tak berikan entry ni. Dia kurang daripada 3. Boleh? Itu je. Saya letakkan limit order dan apa saya buat, saya letakkan alert. Kalau saya berminat, saya letakkan alert. Anda boleh gunakan dekat TradingView, anda boleh gunakan investing, anda boleh gunakan dekat MT4 ataupun dekat MT5. Jangan duduk depan chart tunggu. Tak payah. Ada stop loss, anda kira. Lepas tu letakkan plan dagangan anda. Itu je. Boleh? Simple stuff. Simple thing saya buat. Tak ada benda pelik-pelik. Tak ada yang tak ada magic-magic lah. Benda simple yang saya buat. Okay? First, saya identify, ada trend tak? Macam mana kita katakan ini ada trend? Sebab ini 5 wave. 5 wave
3, kita jangkakan ada 5 wave kan? 5, 3, 5. Biarpun dia correction. Kita tahu trend dia ke atas. Tetapi sini ada 5, 3, kita jangkakan ada 5 wave. Dia ada incomplete sequence daripada atas ini ke bawah ni dan ke atas ni. Okey, sehinggalah 1, 2, 2, 9, 3. Jadi selagi dia tak sampai 1, 2, 3, kita any 3 way bounce, kita short. Simple stuff, simple thing. Okey, ini untuk GBP US dollar. Faham? Untuk yang ini, ideally anda cuma tarik Fibo yang bila dia break sini. Tapi nampak Fan, kalau dia break sini, anda punya 100% very near. Very near. Nampak kat sini ya. So apa yang saya buat, saya letakkan alert 2 tempat. Bawah ni satu, dekat sini satu. Saya letakkan limit order siap. Kalau dia break bawah, tempat Fibo dia jadi lain kan, Fan? Kalau dia break bawah dan dia bounce, dia jadi lain kan? So, apa saya buat? Saya letakkan alert 2 tempat. Sini satu, kalau saya nak trade ini, sini satu, sini satu. Sini nak bagi tahu bahawa saya punya order tu activated. Sini pula kalau dia break, saya kena kira tempat Fibo baru. Okey, maksudnya dia dah truncated kat sini dan terus jatuh. A, B dan C ataupun W, X dan Y. W, X dan Y. A, B, C, W, X dan Y. Okey. Dalam erti kata lain, saya tak duduk merenung chart. Dalam erti kata lain, saya tak duduk merenung cat. Banyak lagi kerja saya. Banyak report nak buat. Banyak benda nak buat benda lain. Okey, tu contoh dia lah. Kemas kini cat guna notifikasi harga. Ada soalan sehingga nombor 4 ni. Ada soalan sehingga nombor 4 ni. Saya akan ceritakan mengenai kemas kini cat dan identifying setup. Jangan, yang ini tujuan dia anda tak tenung cat. Dan apa, anda cuma tengok cat bila notifikasi harga tu keluar. Saya dah letakkan limit order awal kalau saya dah identify setup dan memang ada setup. Cumanya saya tetap letakkan notifikasi harga sebab nak tengok. Okey. Nombor 5. Ikut sistem dagangan. Ikut sistem dagangan. Antara yang selalu menjadi masalah trader, contohnya, kalau ada entry, contohnya kat GBP US dollar, dan dia dah entry. Ni antara dua masalah besar bagi seorang trader. Ni satu kat sini, stop loss, dan katalah kita entry. Dan price tu cantik pergi, contohnya. Cantik, lepas tu pergi. Okay. Dan price tu nak hit TP. Ni antara biasanya anda akan tengok trader bertanya soalan. Kalau saya ambil TP kat sini, Kang, dia pergi lagi. Betul? Soalan, the thing is, kita tak tahu. Kita tak dapat nak ambil pucuk akal. Jangan buat benda tu. Anda akan dapati anda gagal banyak kali. Dan anda duduk merenung cat. Duk check. Saya tak faham bila orang belajar teknik dan dia duk tengok cat. Saya tak faham benda tu. Sebab sepatutnya anda dah analisa, anda letak orders anda percaya kepada sistem. Anda renung candle tu satu-satu, itu tak jauh berbanding dengan orang berjudi. Sebab anda duk tengok result dia duk keluar. Jangan tenung. Anda dah belajar teknik, macam-macam dah dibelajar. Yang duk, biasanya mereka yang tenung ni, dia asalnya tak jaga duit. Ataupun dia tak ada sistem. Belajar tapi dia tak ikut. Itu buang masa anda. Baik tak payah belajar. Buka chart, tekan buy sell.
Lepas tu cukup keluar. Cukup tu tak tahu apa maksud dia. Ini kita define kan ya. I think semua dah very clear macam mana saya cari TP kan. Letak tu je. 50% daripada this correction 50%. Saya letakkan alert lagi. Dia pergi, saya letak BE+. Lepas tu dah. Saya biar suka hati dia lah dia nak buat apa. Cerita dia saya saya tak kacau dia. Saya ikut dia pada sistem berkenaan. Itu nombor 1. Nombor 2. Ni kalau dia cantik. Nombor 2 kalau trade tu jadi macam ni. Ni satu lagi ya. Apa yang kadang-kadang berlaku trader tu. Dia alih stop loss ataupun dia buang stop loss. Dan selepas dia alih stop loss, dia akan cari alasan. Apa alasan yang biasa kita dengar? Alasan ubah SL. Apa alasan yang biasa kita dengar? Nombor 1, price kena bernafas. Yang tadi dia letak stop loss, itu dia dah bagi nafas. Dia dah bagi nafas. Bila nak kena stop loss, dia bagi nafas lebih. itu yang dia bagi nafas baru. Yes, bagi nafas baru kepada entry berkenaan. Nombor 2, apa lagi yang CPR? Apa lagi yang trader buat apabila benda ni berlaku, dia alih SL? Apa lagi yang trader buat? Bukan pasal equity banyak lagi. Dia akan pergi dekat Facebook, dia akan pergi kat Instagram, dia akan masuk kepada Telegram, dia akan masuk kepada WhatsApp. Dia akan cari analisa yang agree dengan posisi dia. Dia cari analisa orang lain dan dia nak cari sebab untuk dia nak hold position tu. Jangan buat benda tu. Ya? Oh, ni boleh lagi ni. Nanti dia turun lah. Dia ni kata, master ni kata dia nak jatuh. Tapi dia enter cantik sikit daripada aku. Nampak tak? Ya, dia nak benarkan. Ya? Kenapa benda ni berlaku? Dia personalized entry. Sebab bagi trader tadi, dia katakan kalau entry tu kena stop loss, dia yang salah. Patutnya anda tak salahkan market. Anda tak salahkan diri anda. Anda lihat dia sebagai sebahagian daripada sistem. Dia lihat dia sebagai sebahagian daripada sistem. Stop loss adalah sebahagian daripada sistem. Stop loss memberitahu anda bahawa analisa anda salah dan anda nak keluar daripada posisi berkenaan dengan kehilangan equity tertentu. Ini kena ada dalam diri anda. Anda tak nak terima benda tu, jangan trade. Jangan letakkan risiko dalam pasaran. Jangan even ada MT4 ataupun MT5. Itu pesanan saya. Sebab tak rugi hari ni, tak rugi esok. Kalau anda duk buat benda ni, satu hari nanti anda akan kena. Saya rasa ramai yang setuju, yang pernah kena benda tu. Betul tak apa saya kata? Asal dia ada stop loss, lagi teruk kalau dia tak ada stop loss. Ataupun dia kalau menggunakan margin, dia pergi top up account dia. Jangan top up account. Tu sama dengan alih stop loss. Rugilah dia. Next trade. Itu sahaja. Tak ada. Saya tak akan hormat anyone yang top up account, terutamanya kalau account tu dia sharekan kepada orang. Sebab orang yang ikut entry dia pengsan. Faham? Pengsan. Jangan buat benda tu. Apa kesan daripada benda ni? Apa kesan dia? Kerugian lebih
besar risiko, kerugian ataupun risiko, yes, high risk, high reward. Tapi anda tadi dah asalnya, anda sepatutnya dah define. Untuk yang ini, aku sanggup, kita berniaga. Lain daripada tu, anda bukan berniaga, anda berjudi. Simple je. Lain daripada tu, anda bukan berniaga, anda berjudi. Anda memperjudikan nasib, anda memperjudikan, tak ada ni. Bila kerugian lebih besar, mungkin berlaku. Yes. Sekali-sekala dia pergi naik, alih stop loss, dia turun balik. Aku tahu dah. Okey. Itu nombor satu. Anda terbiasa buat, jadi tabiat, jadi habit. Alih dia pergi. Okey, 2 selamat, 3 selamat, 4, 15 selamat. Kali ke-16 tu hilang semua. Berapa kali pernah kena benda tu? Tanya diri anda benda ni. Ni nanti aku cut. Dia tak ada cerita cut. Anda ada stop loss. Itu je. Itu je. Yang jenis cut ni, dia pergi tengok chart. Dia pergi tengok dan satu hari kerja dia, emosi dia terganggu. Tak ada cerita cut. Kita ada stop loss. Dan kalau anda nak gunakan teknik cut, dia boleh. Anda letakkan alert, 50% daripada sini, aku akan keluar separuh. Ataupun, stop loss tu ada. Buat apa? Ada stop loss kan? Nak cut tak ada. Kalau anda nak keluar separuh, 50% daripada SL, itu boleh. Letakkan dalam sistem. Buat benda yang sama setiap kali. Itu je. Biasa, Gusmin. Okey? Dan bila ini berlaku, di sinilah berlakunya revenge trading. Revenge trading. Faham revenge trading? Benda-benda mengarut yang kita selalu dengar. Apa revenge trading? Benda yang mengarut. Perkataan paling mengarut dalam trading yang selalu kita dengar. Saya perkataan ni yang paling saya katakan mengarut. Revenge trading, yes, dendam market. Recovery. Benda paling mengarut yang saya dengar trader sebut adalah recovery. Selagi anda terfikir pasal loss yang semalam, selagi anda fikir pasal nak cover equity yang loss pagi tadi, anda bukan trading. Anda sedang trading tu menghadkan risiko. Itu maksud trading tau. Kerja seorang trader, dia menghadkan risiko. Itu kerja trader. Bukannya nak cover loss. Tak ada. Tak ada cerita cover loss. Tak ada cerita recovery. Itu benda mengarut. Itu benda-benda mengarut yang jangan dibuat. Broker as enemy. Broker hentak broker sampai tak dapat bayar withdraw. Biasalah. Depo 100, withdraw 5,000, broker tak dapat bayar. Itu biasalah dia. Kita dengar aja, kita senyum. Okay. So, buat benda yang simple. Saya tak buat benda susah-susah dalam trading saya. Bunyi macam susah, tapi tak. Kalau if you been following the webinar, saya cuma ikut satu sistem. Yes. Sistem saya adalah satu sistem trend trading. Okey. Ini 5 perkara. Ada soalan tak untuk 5 ni? Ada soalan tak untuk 5 ni? Clear kan? Okey. Khairul, apa nama tadi? Rashid. Boleh Rashid? Ini 5 perkara yang saya buat hari-hari dan semuanya saya buat sebelah pagi, saya letak notification harga, saya ikut je teknik tu. Saya tak buat benda susah-susah. Saya tak buat benda susah-susah. Okey? Lepas ni kita akan masuk kepada topik kita. Saya akan tie upkan lagi kepada, thank you sebab tanya soalan ni.
ini adalah sebahagian daripada yang memang saya nak present, tapi kepada topik-topik, tapi semuanya dah ada dalam topik kita. Cumanya apa, bagaimana saya menggunakan dia, ni. Dan ini boleh membantu anda ada rutin harian, mempunyai trading psikologi yang terkawal, mengawal emosi dan berdisiplin. Buat benda sama. Disiplin tu buat benda sama. Kita ikut je dia. Jangan susahkan trading anda. Jangan susahkan trading anda. Okey? Kalau tak ada soalan, saya biarkan this one. Kalau anda nak ambil nota ataupun nak ambil screenshot, kita berhenti rehat sekejap, 5 minit. Lepas tu kita sambung. Saya masukkan kepada topik kita dan bagaimana saya memahami yang ini, kemas kini chart dan faktor yang mempengaruhi pasaran semasa, berpandukan topik kita pada hari ini. Kita berhenti rehat sekejap selama 5 minit, kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, Rashid. Sama-sama. Okey. Jadi kita lihat kepada pembukaan London sebentar lagi. Okey. Sekejap. Okey, jadi pembukaan London sebentar lagi nampaknya untuk DAX dijangka dibuka lebih tinggi berbanding penutupan pada Jumaat lepas. FTSE juga menunjukkan pergerakan yang lebih positif. Perkembangan Brexit, rundingan Brexit bermula lagi pada hari ini. Ini adalah pusingan yang terakhir untuk bulan ini dan kita expect dia akan ada statement pada hari Rabu, expect some volatility untuk GBP pada hujung minggu ni, pada hari Rabu ni. Tumpuan adalah kepada presidential debate pada minggu ni, iaitu pada hari Selasa, pada esok. Hari ni agak senyap sikit, kita ada ECB Presiden Christine Lagarde yang akan dijadualkan untuk memberikan ucapan. Tumpuan adalah kepada apa komen beliau terhadap polisi, adakah dia akan mengizinkan lagi, akan melonggarkan lagi polisi militeri menjalankan lain-lain polisi sekiranya perlu, sebab kadar inflasi di Euro area 2 kali dalam keadaan negatif dan untuk annual figure dia dah negatif 0.2. Jadi inilah mungkin menunjukkan bahawa demand, sebabnya harga tak naik, orang tak beli. Kalau harga tak naik, orang berniaga pun tak minat, bisnes tak jalan kan. Kos makin hari makin naik, kos makin hari makin naik. Tetapi cerita dia, orang tak nak membeli kan, menyebabkan inflasi makin jatuh. Tu cerita dia. Gaji pula makin naik. Tu benda dia kan. So these are the things lah. Dan ingat pada hujung minggu ni adalah kepada NFP pada hujung minggu ni. Okey. Jadi kita tie up topik kita pada hari ini adalah kepada melihat ke dalam 8 mata wang utama. So fahamkan, bila kita berdagang dalam pasaran mata wang, kita berdagang dalam pasaran yang terbesar dan paling liquid, paling senang nak jadi cash. Ini basically kita trading cash dengan average daily traded value sekitar 6.6 trilion. Dalam FB Live di XM pada minggu lepas, saya ada bertanya, bilakah next untuk BIS reportnya? Next report dia akan keluar pada April. Dia adalah satu laporan yang dibuat setiap survey dia dijalankan pada April 2022. 3 tahun sekali. Sebelum itu 2016 dan ini adalah pada tahun 2022 nanti kita akan dapat next. Jadi kita tahulah dia punya ni. So basically duit yang paling, mata wang yang paling banyak, paling tinggi didagangkan adalah US dollar, diikuti oleh euro, diikuti oleh JPY dan emerging market. Emerging market yang terbesar adalah dekat China, Yuan punya mata wang. Okey. Lain daripada tu, anda perlu tahu sifat-sifat satu-satu currency tu. Okey. Sebelum kita sampai dekat sini, yang penting anda tahu adalah benda ni. Mana dia? Okey, tak apa, tak ada dalam ni. Tak ada dalam nota ni. Okey, bagaimana saya kaitkan mata wang tadi dengan apa yang, bagaimana kita nak analisa market nombor 2 dan nombor 3 ni. Okey. Jadi basically bila kita bercakap mengenai pasaran mata wang, pada Jumaat lepas kita dah cover mengenai pasaran mata wang, financial, pasaran kewangan, iaitu kepada financial market. Basically, apabila orang melabur, we are talking about people buying asset.
Aset ni boleh terbentuk dalam pelbagai bentuk. Aset. Ini adalah aset. Contoh pegangan aset adalah seperti apabila anda, saya bahagikan dia kepada few. Aset ni boleh terbahagi kepada, yang pertama adalah kepada saya letakkan macam ni lah, adalah kepada contohnya anda memegang, membeli property, membeli property, okey, anda membeli saham, itu juga satu bentuk aset. Okey, anda membeli bond, itu juga satu bentuk aset. Anda membeli pelbagai benda lah, yang anda beli sebagai harta, dan lain-lain, etc. Lain-lain. Okey, dan lain-lain bentuk aset. Okey, cerita dia, Bitcoin itu pun boleh menjadi satu aset. Pegangan gold, komoditi itu juga boleh menjadi satu aset dan sebagainya. Bila kita bercakap mengenai property, okey, bila kita bercakap mengenai property, saham, bond dan lain-lain ni, ia banyak bergantung kepada pergerakan dan keadaan ekonomi, keadaan ekonomi. Jadi bila ekonomi bagus, pegangan aset kita akan naik dan turun apabila ekonomi tak bagus. Jadi nak tengok satu-satu ni kita pengsan. Apa yang saya buat adalah saya melihat kepada market major indices untuk wakil kepada aset. Sebabnya sekiranya ekonomi bagus, kita akan tengok saham-saham syarikat besar akan naik dan itu boleh push kepada indeks untuk menaik, major indices. Jadi saya tengok kepada, kalau nak tengok satu-satu boleh, anda tengok kepada contohnya, anda tengok kepada major, kita tengok kepada big companies, large companies, pergerakan dia, sebab dia basically mimics ataupun mengikut kepada indeks tu, sama bentuk lah, sebab dia yang buat indeks, large companies, itu adalah yang, kalau anda nak pergi detail, okey. Dan yang lain adalah kepada ETF contohnya, ETF, sectorial ETF sector. Jadi kita contohnya macam S&P 500, kita ada ETF yang follow satu-satu sektor dia, XLE kepada energy, XLF kepada financial dan lain-lain. Jadi anda akan dapati pergerakan dia adalah more or less the same. Boleh? More or less the same. Ini adalah yang pertama. Jadi bila kita bercakap mengenai pembelian aset, ada dua faktor yang mempengaruhi pembelian aset. Yang pertama, ni saya nak anda nampak kaitan dia. Yang pertama adalah price, aset berkenaan. Pembelian aset, kalau kita nak katakan pasaran saham terbesar, pasaran bond terbesar, ia ada dekat US. Itu nombor satu. Dia dekat US. Nombor dua, kalau kita bercakap mengenai cross border, mata wang yang paling banyak didagangkan, adalah US dollar. Nampak tak? Jadi kita tahu secara deduction, we can price asset dalam US dollar. Kita boleh gunakan US dollar sebagai kaedah untuk nak faham harga dia mahal ataupun murah. Lepas tu saya balik kepada benda ni. Dan nombor dua yang mempengaruhi aset adalah kepada cost.
Cost of untuk dia pembiayaan, untuk cost of apa? Cost of pembiayaan apa? Dalam bahasa Malaysia dan English dah lupa pula. Kos pembiayaan saya letakkan dalam bahasa Malaysia. Selalu saya lupa bahasa Malaysia, ingat English. Kos pembiayaan, cost of financing, cost of pembiayaan, loan, bukan loan. Financing cost, yes, ini bukan capex. Kita letaklah kos pembiayaan. Funding cost. Hari ni Isnin, excuse sikit funding cost. Cost of borrowing, benda-benda tu. Okay, funding cost. Funding cost, kita tahu mata wang pembiayaan yang terbanyak yang menjadi pilihan adalah JPY. Jadi JPY sebab ini adalah mata wang yang dilihat sebagai murah. Interest rate rendah dan liquidity tinggi. Disebabkan oleh action daripada Bank of Japan yang menjalankan dia punya kuantitatif, kualitatif easing program dia. Jadi dua benda ni. Jadi dua benda ni. Lain-lain mata wang adalah follower. Kita ada lain-lain mata wang seperti Australia dollar, Canada dollar dan New Zealand dollar dikenali sebagai COMDOS, commodity dollars, mata wang yang dipengaruhi oleh pergerakan komoditi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada European currency. Kita ada euro, kita ada GBP, kita ada SHEF. Yang ini banyak dipengaruhi oleh apa, sebab anda kena faham US dan European dia adalah dua pasaran equity, pasaran capital terbesar dunia. Jadi sekiranya dekat US cantik, anda akan dapati dekat pelabur pergi ke US untuk bawa pelaburan dia. Itu boleh meningkatkan nilai US dollar. Sekiranya kita nampak pulangan pelaburan di Europe lebih cantik, kita nampak pelabur masuk ke Eropah dan menjual kepada US dollar. Jadi kita ada dua mata wang tadi sebagai mata wang yang tinggi dia punya ni, nombor 1 dan nombor 2. Nampak? Jadi dia kepada something kita panggil sebagai interest rate differential ataupun kita panggil swap differential, itu nombor 2 dan ada lagi lah term-term dia. Tak apa. Basic dia kalau dekat US boleh nak kaya, pelabur pergi ke US. Kalau kat Eropah lebih cantik nak kaya, orang pergi ke Eropah. Itu dalam bahasa kampung dia lah. Okay? So, kita ada benda-benda ni. Yeah? 3 benda je anda nak faham. 3 benda je anda nak faham. Sebagai seorang trader, bila kita kata harga mahal, dia nak sampai satu resisten. Bila kita kata dia murah, dia nak sampai satu support ataupun dah lebih daripada support. Okey, satu yang saya nak masukkan dalam dan saya dah introduce dia pada minggu lepas. Okey, ni konsep trading. Bila kita bercakap mengenai trading and price. Trading and price structure. Okey, ni konsep yang anda kena letakkan dalam bila anda cuba untuk memahami semua ni. Bila kita kata price murah ataupun price mahal. Satu, bila kita kata expensive, mahal, dia sampai resistant. Okey, resistant. Lepas ni ada second konsep yang saya nak anda letakkan. Resistant. Dan nombor 2 adalah bila kita kata price murah. Price murah
apabila dia mencapai satu support. Itu adalah bila kita kata price murah dan price mahal. Okey. Ini referring kepada yang ini. Okey. Next, kita nak tengok kepada momentum. Kita katakan satu itu adalah bergerak secara trending. Bila kita kata satu tu bergerak secara trending? Trending. Bila movement dia bergerak dalam, kalau kita ikut dia dalam Elliott Wave Theory, di sinilah saya menggunakan Elliott Wave Theory. Di sinilah saya menggunakan trending apabila kita kata 5 wave berlaku. Clear separation. Okey. Di sini anda ni clear separation. Itu adalah trending market. Okey. Dan bila ini berlaku dalam wave mana? Ini berlaku dalam wave mana? Yang mesti clear separation. Mesti clear separation. Wave 1, wave 5 mungkin, tapi mungkin berlaku diagonal dan dia tak ada momentum. Kalau wave 5. Bukan tak ada semua, cumanya kita tak dapat nak expect. Iaitu 5 wave mesti berlaku dekat wave 3 dan wave C. Nampak Fan? Dia mesti wave 3 ataupun wave C je dia mesti wave 3, mesti 5 wave. Ya. Wave C tak boleh ni, ya. Ini adalah trending market. Nombor 2, bila kita katakan market no momentum ataupun market berada dalam keadaan ranging or lower momentum. Okey. Ini berlaku bila? Yang pertama adalah apabila kita ada tak cukup juga. Ni saya nak anda tengok kepada chart dan anda akan nampak benda-benda ni. Bila berlaku pergerakan dalam 3 wave, ataupun even dalam wave 5. Nampak? 3 wave, benda-benda seperti wave 2, wave 4, dan bila berlakunya wave 5, lower momentum. Ranging ataupun lower momentum market. Either one. Sebab itu wave 5 berlaku divergence. Nampak? Ini mungkin kepada wave 2, wave 4 dan wave B. Ataupun even W, X dan Y. Ini adalah dalam ranging dan lower momentum market. Okey. Macam mana kita nak tie up dia dan kita tahu something else happen? Kalau anda perasan dan bagi mereka yang ikut dalam grup dinamik tu kan, malam tadi kita dah cerita, kalau anda perasan dan kita kena tahu selain daripada kita betul, kita kena tahu bilanya kita silap dalam market dan kita boleh merancang apa yang kita nak buat dalam dagangan. Okey, makin besarlah pula list ni. Okey.
Kalau anda nampak apa yang saya buat, saya cuma trade bila benda ini berlaku. Dan di sini saya ceritakan mengenai teknik dan kita tie up dia kepada semua ni. Sebabnya kita nampak kepada correlation. Ini adalah teknik 3, 7 and 11. And I want you guys to tengok benda ni. Saya cuma trade bila berlaku 3, 4, 5 dan dia break out previous structure punya high. Kalau sebelah sini ada high dan dia melakukan this move. Dia break out satu structure dalam 5 wave. 5 wave. Okey. Dan apa yang saya tunggu adalah correction. Ini dalam higher high, melakukan higher high. Okey. Dan saya tunggu satu jenis correction. Okey. Correction yang saya trade basically ada 3. Yang pertama adalah zigzag. Syarat dia adalah benda ni. Dan saya nak anda dengar benda ni. Sebab apa saya letakkan stop loss dekat 1.618. Ini amat-amat penting. Dan kita tahu bilanya untuk re-entry dan anda tak revenge trading. Dalam keadaan zigzag, dan kita expect zigzag berlaku dekat sini. Ini adalah trend tadi. Trend. Dan melakukan high high. Ataupun low low terbalik. Dia melakukan zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. Zigzag adalah 5, 3 dan 5. Okey. Dan kita expect dia buat 1, 2, 3. Okey. Dan anda nampak ini berlaku. 3, 4 dan anda nampak buka chart dan anda nak kemas kini chart hari-hari kan. Yang ini anda kemas kini chart dan anda nampak ini sedang berlaku dan ini melakukan higher high. Dan di sini ada divergence. Okey. Ini A, ini B dan anda akan letakkan entry anda dekat sini. 1.618 sebagai tempat stop loss. Bawah sikit daripada dia. TP adalah kepada struktur ni dan TP atas ini. Okey, ambil 1, 2 dan 3 bawah. Untuk cari tempat TP. Okey. Apa yang saya buat sekiranya saya entry yang ini dan price pergi jauh-jauh hit stop loss. Kalau dia hit stop loss tapi belum lagi break out bawah ni punya invalidation. Kalau dia belum hit bawah ni punya invalidation, maksudnya trend tu tak tukar lagi. Trend tu tak tukar lagi. Dia ada higher high daripada trend sekarang dan dia tak invalidate lagi. Dia tak break lagi ni. Ini jadi apa? Tak. Kalau dia lepas dari 1618 ni. Kita tahu ini akan jadi 1, 2, ini jadi 3, kata dah dia reverse. 4 dan 5, ini jadi A. Ini tak break lagi. Kita akan turunkan dia punya ni. Kita tahu kita dah salah. Dalam entry ni tadi, kita tunggu 1, 2, 3. Dia jadi zigzag dalam yang lebih besar. Faham tak? Kita tunggu 1, 2, 3, 4 dan 5. Selagi dia tak break sini, kita tunggu dekat sini pula untuk entry. Unless anda ambil dan kira dia, C kat sini akan bawah daripada ini. Kalau anda ambil dia punya Fibo dan anda kira dia punya 100% bawah invalidation ni, ini kemungkinan besar dah bertukar trend ke bawah. Kita kena work out yang kiraan di belakang. Boleh?
Faham ni? Faham? Okey. Boleh Edward? EJ tu tengok then kita tarik fibo lain. Anda tak terus masuk. Anda tak, kalau dia tembus 1618, katalah satu ni iaitu kita punya AUD USD. Contoh AUD USD buat benda ni dan dia break. Jadi kalau anda tarik dan anda dapati dia break dan anda dapati anda ambil fibo ni ke bawah ni. Ini dah cerita lain. Itu reversal. Tapi kalau anda tarik dan dia tak lepas invalidation kat bawah ni, okey, dan anda nampak ini boleh entry, anda cari entry kat sini. Sell kat B, ini tak ada lower low. Jom. Dalam lower time frame kalau nak cari sell kat B sini. Sell kat B. Dia cerita dia kalau dia buat ni, anda boleh anda tahu ini jadi 5 wave. Ini 5 wave. Jadi ini baru jadi satu. Kalau anda nak trade di lower time frame di lower time frame, katalah ada nampak ni di H1. Ada nak trade dekat 5 minit boleh. Sebab ada series of lower low. 30 boleh bawah H1. Tapi kalau trade di H4 tak boleh. Boleh? Dan TP anda dekat 1 kat sini. Di lower time frame dia ada lower low. Di H1 dia tak ada. Jadi maksudnya anda akan gunakan ini sebagai tempat TP. Faham? Di lower time frame okey sebab dia ada trend. Di higher time frame tak boleh. Di time frame ini tak boleh. Di lower time frame boleh. Sebab katalah ada nampak ni dekat monthly kan. H4 ni tengah lower low. Buat lower low. Ini kalau di weekly kan contohnya. Kalau tak bila kita nak trade? Faham? Invalidation kepada time frame yang ini. Jadi katalah di H1 kita akan tengok dekat H4 punya invalidation. Apa cerita di time frame kecil, kena tengok time frame besar. Boleh faham? Jadi pada waktu ini, kalau dia 5 wave, kita akan letak di H1, katalah kita tengok di H1, kita punya invalidation atas ni. Sini invalidation kita. Kalau dia 5 wave. Dia kira 5 wave. Di H4 masih bawah ni, kita tahu ini tak downtrend lagi. Okay? Anda boleh cari entry lagi. Kalau kita tarik fibo dia nampak dia nak break, H4 punya ni akan naik ke sini juga. Kita tengok kat daily pula. Boleh? Sebab ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 yang lagi besar kat daily ke bawah. Sama juga. Anda kena tengok kepada time frame besar apa cerita dia. Okey, katalah AUD USD buat benda ni. Anda tahu AUD USD dan AUD JPY struktur dia tak jauh. Nampak? Jadi kalau AUD USD buat benda ni, anda tengok JPY pair. Anda tengok NZD USD. Kenapa? Boleh? Anda tengok USD CAD. Kita letak CAD USD supaya lebih jelas. CAD USD. Ni CAD USD. USD CAD lah. Nampak? Jelas? Apa yang kita lihat? Dia sama. Nah, anda tengok kepada to some extent Euro USD. Boleh? Jadi kalau salah satu daripada pair US dollar
Tadi kita jangkakan dia ABC sampai sini. ABC sampai sini. Tiba-tiba dia break, yang lain-lain pun anda akan buat dan tukar yang sama. Disebabkan cerita yang saya tunjukkan sini. Boleh? Nampak cara saya analisa market? Saya kepada teknikal. Sebabnya, macam mana kita kata tak? Anda nampak kan? Saya nak cerita macam mana? Dia, okey, kita balik kepada chart. GBP USD, ya, biarpun dia tak akan sama lekuk. Dia tak sama setiap lekuk dia, tapi kita tahu dia arah dia akan sama. The direction will more or less, anda tak akan long dia, itu je. Anda tak akan short, whatever. Ya, sekiranya dia break 1618. Sekiranya dia break 1618. Nampak kenapa stop loss saya kat 1618? Dah faham kenapa stop loss saya 1618? Kita tahu structure tu bertukar. Kita tahu structure tu bertukar. Boleh? Nampak the beauty of this? Jelas kita tahu, oh, something jadi. Oh, saya dah silap. Anda tak pergi, aku hold sampailah dia naik. Tak ada. Sebab itu saya katakan, Edward, ada stop loss. Dia kena stop loss. Itu give info kepada anda what is next. Kalau tak faham yang itu, yang kadang-kadang dia kena stop loss sini, dia buy balik, kena lepas tu float, dia naik balik, wah, dia pergi layer-layer, lepas tu jatuh banyak, alamak MC. That's the thing. That's the thing yang banyak. Jadi kita tahu, kita tahu apa yang structure. That's itulah guna benda-benda ni. Dan I hope anda faham apa yang saya ceritakan yang sebelah ni tadi. Yang ini penting, trending, ranging, adakah structure tu dah bertukar dan anda standby untuk nak, anda faham. Tengok chart, anda faham. Oh, ni jadi ni ada something ni. Itu bagi amaran kepada yang lain. Itu memberikan anda amaran kepada apa yang lain berlaku. Sebabnya kalau JPY anda jangkakan jatuh, anda jangkakan apa indeks akan masih buat correction ke bawah. Kalau anda tak nampak, kita nampak indeks nak extend wave 5 contohnya. Jadi kita tahu JPY nak sampai satu support. Ni benda-benda ni semuanya berkaitan. Nampak kenapa saya harap sekarang anda nampak kenapa saya gunakan 1618 sebagai stop loss. Ini memberikan kita ke semua everything, tak kisah anda take zigzag ke, kepada regular flat ke, kepada WX dan Y ke. Yes, sebabnya ia tak boleh. Ingat rule saya dalam ni, the new elite wave. Saya buka dia punya ni. The new elite wave. Sekejap. Okey. Ingat tak kita cerita benda ni? The new elite wave trading system. Ada tak kita cerita? Okey, sekejap saya cari this. Okey, ni. Wave 3, unless ada argument, should extend at least 1.618. Dia sampai 168, itu tak boleh jadi wave C. Itu adalah wave 3. Yang lain juga kita sentuh dalam korektif. Bila dia melakukan korektif, okey,
If wave C exceed 1618, it can become wave 3 of an incomplete impulse. Wave 3 1618 instead of wave C. Sama juga untuk W, X dan Y. Anda tengok benda-benda di dalam ni. Wave Y cannot pass 1618 of wave W. Maksudnya panjang daripada sini, kita ambil Fibonacci. Kalau Y ni bawah daripada 1618, ini akan jadi, mungkin menjadi diagonal. Mungkin menjadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Ataupun jadi benda lain. Dia bukan lagi correction. Dia menjadi impulse. Faham? Sebabnya bila dia break kat bawah ni, dia akan menjadi nampak sebagai trending. Ingat, sifat trending, jelas separation. That's the beauty of menggunakan benda ni. I hope anda nampak sekarang bagaimana analisa dan memahami sifat-sifat mata wang satu-satu, memahami asset, price dan funding cost. 3 benda ni yang ada kita gunakan dalam market dynamic.